أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi, iaitulah hadis-hadis yang berkait dengan ilmu akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita sampai pada bab yang ketujuh daripada bahagian Tanah Syam yang membicarakan mengenai tajuk Tasik Tiberias. Muka surat 143. Tasik Tiberias atau juga disebut sebagai Tasik Tabariyah dalam bahasa Arab, Tasik Galili dalam bahasa putih, dan juga Kinneret dalam bahasa Hebrew, merupakan tasik air tawar yang terletak di utara Palestin, bersebelahan sempadan Syria dan Jordan. Kalau kita tengok kedudukan tasik ni, betul-betul dia duduk atas garisan sempadan antara Palestin, Syria dan juga Jordan. Berkeluasan 166 km persegi. Menerima punca air utama daripada Sungai Jordan selain dari Bukit Golan dan punca bawah tanah, dan menjadi bekalan air bersih kepada penduduk negara haram Israel, terutamanya Tel Aviv. Ini adalah satu tasik yang luas yang menerima punca air daripada sebelah Jordan sikit dan sebelah Syria. Tapi kedudukan dia duduk di Palestin. Dia duduk di Palestin, tapi dijajah kawasan tersebut, lalu diisytiharkan sebagai tanah haram Israel. Punca air dia selain daripada punca air bawah tanah dia itu sendiri, juga punca air daripada Bukit Golan di Syria dan juga Sungai Jordan. Sungai Jordan ni kira hilir dia lah. Dan dia menjadi bekalan utama punca air kepada penduduk di Palestin. Bila dijajah oleh Israel, jadi Israel telah menetapkan Tel Aviv sebagai pusat pemerintahan dia, bandar utama dia, ibu kota dia, ibu negara. Dan punca air daripada air bersih lah, air tawar, punca dia daripada Tasik Tabariyah. Tasik Galili dinyatakan khusus dalam beberapa hadis. Berkenaan dengan tasik ni, ada beberapa hadis yang Nabi sebut tentangnya. Antaranya dari hadis
yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha dalam bab baisan yang kita baca 2 minggu lepas. Yang kita baca 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Berkenaan dengan bab baisan itu, hadis yang panjang. Yang Nabi cerita, seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari telah pergi berlayar ke sebelah barat, kemudian dipukul ribut, menyebabkan terdampar di sebuah pulau. Dan berjumpa dengan satu binatang yang aneh, yang menggelarkan dirinya Al-Jassasah. Kemudian binatang ni tunjuk kepada satu orang yang berada di sebuah rumah yang ada di sana. Dan orang ni mengaku dia adalah Dajjal. Lalu dia bertanyakan beberapa soalan. Antara dia tanya, kebun kurma di Baisan, adakah masih berbuah? Antaranya ditanya tasik Tabari ini, adakah masih memiliki air? Jadi dia beritahu bahawa akan tiba masanya kurma di Baisan tidak akan lagi mengeluarkan hasilnya. Pohon kurma di Baisan tidak akan lagi berbuah. Dan tasik Tabari itu akan kering. Dan dikaitkan dengan dia, yakni Dajjal itu akan keluar apabila perkara-perkara yang dinyatakan itu berlaku. Mana antara tanda kemunculan Dajjal adalah tasik Tabari yang kita bincangkan hari ini akan menjadi kering. Jadi bagaimanakah keadaan tasik Tabari yang ada di Palestin itu hari ini? Tasik Tiberias mengalami kekeringan beberapa dekad terakhir. Sejak tahun 1980-an, 90-an, tasik Tabari ini mengalami kekeringan ataupun surut dengan begitu mendadak. Pada tahun 2001, ini cerita tahun 2001, paras air di tasik Tiberias sudah berada pada garisan hitam, iaitu pada tahap bahaya. Dia, kalau ikut kepada geologis lah, dia letakkan beberapa garis. Ada garis hijau, garis normal, ada garis kuning, ada garis merah, ada garis hitam. Maknanya warna hijau tu normal lah, air surut, pasang surut normal. Tapi kalau surut sampai ke tahap warna kuning itu, tahap berjaga-jaga. Tahap berjaga-jaga. Kalau surut sampai ke merah, tahap bahaya. Ini bukan sampai tahap merah. Pada tahun 2001, ia surut sampai ke garisan hitam. Mana lebih pada tahap bahaya lagi. Ini kerana ia berisiko untuk dimasuki air masin dari bawah tanah yang bakal merosakkan kualiti air secara kekal, sekaligus mengancam ekosistem sekitar. Jadi kita sebut tadi tasik Tabariah ni tasik air tawar. Tasik air tawar. Dan tasik ni biasanya kalau kita faham konsep apa nama ni, sungai ni kedudukan dia lebih tinggi daripada paras air laut. Sebab tu dia, konsep sungai ni dia akan disecah ke laut. Dia akan mengalir ke laut. Mana-mana hak ada di hulu tu, dia akan turun ke laut. Itu konsep air hak Tuhan jadikan secara semula jadi. Sekiranya
air laut, air sungai tu memiliki parah yang lebih rendah daripada air masin, menyebabkan air masin masuk. Ia jadi terbalik. Aru tu patutnya sungai keluar ke laut, laut masuk ke sungai. Menyebabkan air itu bertukar masing. Bila bertukar masing, binatang-binatang air tawar tak boleh hidup. Bukan saja binatang air tawar, tumbuh-tumbuhan yang menerima sumber air tersebut akan rosak. Tak boleh sirang dengan air garang, air masing. Dia kena air tawar, air bersih. Jadi, tahap bahaya tu adalah tahap risiko boleh masuk air masing dah di Tasik Galili ni, yang akan menyebabkan berlaku kebun baisan yang kita cerita tadi, yang ada banyak kebun-kebun yang berada di perairan Sungai Jordan ni. Jadi benda ni akan menyebabkan kebun-kebun ni akan rosak. Kebun-kebun ni tidak akan berbuah. Sebelum ni tempat tu sangat subur. Kalau kita kenal kurma yang paling besar, nama dia kurma McJoel. Kurma ni sangat besar. Separuh tapak tangan kita kot kurma tu suti. Besar. Dan ni orang panggil kurma ais, dia panggil. Dia sedap. Kurma tu awal-awal nak masak, kita petik, buang dalam peti. Makan sejuk-sejuk. Kurma besar tu. Dia tak ada di Madinah. Kurma Madinah jual kecil-kecil bulat-bulat je. Ini kurma ni besar. Mana subur tempat tu. Yang ada di kawasan Palestin je. Dan yang menjadi punca air yang memberikan kesuburan pada kurma ni, sungai ni lah yang punca airnya daripada Tasik Tabari ini. Jadi keadaan berlaku begitu. Keadaan air itu surut mendadak. Antara punca penurunan air yang mendadak adalah kerana penggunaan air yang sangat tinggi oleh Tel Aviv. Antara punca dia adalah kerana ambil air melebihi had. Sepatutnya air itu tak boleh ambil lebih daripada had, tapi dia sedut atau ke Tel Aviv, bukan dekat sebenarnya. Jauh juga air itu travel, tapi situ punca air bersih yang ada di Palestin. Nanti paksa ambil situ, menyebabkan penurunan air yang sangat mendadak. Itu antara punca yang dikatakan kenapa air itu surut dengan sangat mendadak. Setakat ini, air di Tasik Tiberias sudah defisit 2.5 bilion meter kubik. Maknanya banyaklah setakat bukan setakat tahun 2001. Setakat buku ni dikarang lah, tahun 2018. Walaupun kerajaan Israel sudah mengurangkan penggunaan airnya, namun paras air tidak menunjukkan sebarang peningkatan. Hari ini memang kerajaan Israel sudah nak pelihara Tasik Tabariah ni supaya tidak kering. Maka antara cara dia buat, kalau tahu antara punca peperangan yang berlaku di Syria, awal-awal dulu waktu perang Arab Israel, antara Israel dengan tentera Arab atas nama semangat nasionalisme Arab, Mesir, Jordan, Syria bergabung lawan Israel. Tapi oleh kerana mereka ni berlawan tahun 1967 kalau tak silap, mereka berlawan atas semangat kebangsaan Arab, bukan atas semangat Islam. Tuhan tak tolong mereka. Niat salah dah. Menyebabkan bukan sahaja mereka kalah dalam peperangan tu, Semenanjung Sinai, hak milik Mesir, telah berjaya ditawan oleh Israel. Bukit Golan, milik kerajaan Syria, telah berjaya ditawan oleh Israel. Jadi, apabila berlaku rundingan lepas pada tu, rundingan Camp David, Madrid, Oslo, antaranya nak bincangkan tentang perjanjian damai antara Arab dengan Israel ni.
Semenanjung Sinai diberi balik, sebahagian Bukit Golan diberi balik kepada Syria, tapi sebahagian masih lagi dijajah. Jadi kenapa dia nak sangat Bukit Golan ni? Kerana Bukit Golan macam kita cerita tadi, dia disumber air kepada Tasik Tabariah ni. Anak pelara hak tu. Apabila berlaku Arab Spring tahun 2011, antara tepat yang pertama Israel jajah tanah Syria ni adalah Bukit Golan keseluruhan dia. Dia dah ambil lebih lagi. Kerana dia nak jamin punca air dia. Bangkang kalau tak ada dah Tasik Tabariah, dia boleh guna air daripada Bukit Golan sekaligus. Dia boleh sekat air daripada Bukit Golan itu untuk mengairi kawasan, kalau kita sebut sebelum ni Rutah. Di Rutah ni antara negeri yang ada di Rif Damsyik, Dimashq, yang terima air daripada Bukit Golan ni, Syria. Jadi bila Israel jajah ni, Israel sekat supaya sumber air tu lebih banyak mengalir kepada dia. Ini antara benda yang dia buat supaya air untuk bekalan mereka mencukupi. Namun apa yang berlaku, parah air Tasik Tabariah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk pulih. Dalam hadis tersebut juga, lah hadis yang kita baca tadi, menyatakan bahawa antara tanda kemunculan Dajjal adalah Tasik Tiberias menjadi kering. Tasik Tiberias turut dikaitkan dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Tadi kita cerita Dajjal. Ada hadis yang lain Nabi sebut Tasik Tabariah ni dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yab'atsu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariyah fayashrabuna ma fiha. Wa yamurru akhiruhum fayaqulu laqad kana bihadhihi marratan ma. Wa yuhsaru nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زحمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض الروح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. Nabi kata Allah mengutuskan Ya'juj dan Ma'juj. Akan tiba masa Ya'juj Ma'juj ni akan keluar. Kalau kita baca hadis yang lebih panjang lagi, ada yang cerita Ya'juj Ma'juj ni akan menentang Nabi Isa selepas Nabi Isa berjaya bunuh Dajjal. Hadis ni pun dia adalah sambungan sebenarnya. Dia bukan hadis daripada awal ni, kita ambil petikan je. Itu pun panjang dah cerita dia. Jadi cerita ni adalah cerita selepas Nabi cerita tentang Dajjal, Nabi cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah utuh. Mereka akan bertebaran dari segala keturunan. Min kulli hadabin yansilun. Ada ulama yang kata mereka akan turun daripada setiap tempat yang tinggi. Mereka akan turun daripada tempat yang tinggi. Dan bahasa yang lain juga, hadabin yansilun ini
juga boleh terjemahkan mereka ni akan berkembang biak daripada segala keturunan, nasal. Maka kalangan awal mereka melalui tasik tabari, lalu meminumnya. Kemudian lalu yang akhirnya, yang akhir maknanya orang awal, yang kalangan hidup maju ni akan minum air tersebut. Yang akhir ni, lalu nak beritahu ramanya, hak akhir ni, lalu situ berkata, dahulu terdapat air kawasan ni. Menunjukkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj lah yang berhabis air tu. Sebab tak ada airnya di Tasik Tabariyah ni adalah kerana Ya'juj dan Ma'juj yang minum air tu. Sehingga kan, nak kata ramai Ya'juj dan Ma'juj ini, walaupun mereka yang habiskan air tu, hak belakang-belakang, hak ngelah-ngelah, tak dang air tersebut. Tak sempat nak minum. Dia kata dulu ada air sini. Tapi dia lah dihabiskan oleh generasi mereka yang awal. Sebelum berlaku benda ni pun, kita dah tengok Tasik Tabari hampir kering. Bila pengkaji kata antara punca kerana penggunaan melebihi hak di Tel Aviv. Makna adakah penduduk di Tel Aviv itu adalah Ya'juj dan Ma'juj? Jadi itu timbul satu persoalan. Maknanya kalau dia Ya'juj Ma'juj, maknanya Ma'juj keluar dah kan? Persoalan ni kita akan jelaskan nanti. Cuma nak ceritanya dalam hadis ni menyebut bahawa air dari Tasik Tabari ini akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj sehingga kering. Dan hari ni kita nampak realitinya air itu hampir kering. Mereka mengepung Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya. Mereka buat kerja apa? Mereka ni akan serang Nabi Isa dan kepung Nabi Isa. Oleh kerana ramainya mereka ni, mereka berjaya mengepung Nabi Isa dan tentera Islam. Sehingga nilai kepala lembu bagi mereka lebih tinggi dari 100 dinar. Kepungan yang dibuat menyebabkan orang Islam jadi susah nak hidup. Tak boleh nak keluar daripada kepungan dia. Terputus daripada dunia luar. Sehingga kan bekalan makanan pun terputus. Perkara yang pernah berlaku ketika Perang Khandaq. Perang Khandaq tu, cerita dia orang musyrikin dan tentera Ahzab yang lain, kabilah-kabilah Arab dan juga Yahudi dan juga orang munafik berpakat untuk menyerang orang Islam yang ada di Madinah. Mereka kepung Madinah. Segala jalan keluar tak boleh nak tubik. Melainkan ada jalan-jalan tikus lah. Yang menyebabkan orang Islam tu tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Bekalang tak cukup. Sebab cara hidup orang dulu, Madinah ni bandar. Hasil makanan mereka daripada pertanian, daripada binatang gembalaan. Binatang gembalaan ni mereka akan keluar Madinah mengembala. Mereka akan pergi ke wadi-wadi, lembah-lembah yang ada air untuk bawa binatang minum. Sumber air mereka, sumber makanan akan dari luar. Bila kena kepung ni, binatang tak boleh nak makan, tumbuh-tumbuhan tak boleh nak ni, dunia luar tak boleh nak berhubung. Kita pun hari ni lebih kurang lah. Kalau kita tahu, Malaysia ni lebih separuh daripada makanan harian kita ni adalah import daripada luar. Beras sendiri yang kita makan hari-hari pun 70% sahaja yang tanam dalam tempat kita. Tak cukup. Ternampak di Kedah tu menghijau. Di Marah tu ada orang tanam padi. Tapi tak cukup sebenarnya untuk supply seluruh Malaysia ni. Kita terpaksa import daripada Thailand, terpaksa import daripada Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia. Beras-beras yang kita makan. Itu baru cerita beras.
Kita makanan kita hari ni bukan beras, nasi saja. Tepung dah jadi makanan asasi kita dah hari ni. Boleh kata setiap rumah ni mesti ada bekalan roti. Kita duk beli. Tiap-tiap hari dah cukup tambah. Cukup tambah. Kita buat kuih. Makan pagi-pagi. Kari paknya, roti cananya semua pakai gandum ke? Ada ke ladang gandum di Malaysia ni? Tak ada. Semua tu import. Daging import. Ayam walaupun bila tempat kita. Makanan ayam tu. Betis, jagung sebagainya import. Nak gambarkan dunia hari ni tu walaupun taklah mengembala keluar apa sebagainya, tapi kita makan ni lebih kurang sama juga. Dalam hari tu kalau kena kepung ataupun disekat sepadang kita, tak boleh hidup. Ini cerita food security. Keselamatan makanan. Jadi, apa yang berlaku hari ini? Apa yang diceritakan? Apabila dikepung tentera Nabi Isa ni, menyebabkan mereka kurang makan. Kurang makanan. Tempat mereka ni terdesak. Sehingga kan, walaupun mereka ada piti mah berapa releng pun, orang tak laku dah, orang tak ambuh dah. Sebab piti ni alat pertukaran nilai je, hakikat dia. Mah bertokor-tokor pun, dia sama ada perhiasan ataupun alat pertukaran nilai. Kita tak boleh nak makan. Mah. Piti kita tak boleh nak makan. Tapi makanan tu jadi sumber kehidupan kita. Tak ada piti, kita boleh hidup. Tapi tak ada makanan, kita boleh mati. Akhirnya bila makanan tak cukup, orang hak berlaku hari ni lah. Macam berlaku hari ni. Apa naik harga makanan? Kenapa berlaku kenaikan harga? Kalau ikut teori ekonomi mudahnya, bekalan makanan tak cukup. Orang nak beli makanan banyak. Menyebabkan orang sanggup bayar mahal. Benda ada orang nak 100. Kalau harga asal 5 riyal, orang lain ada piti 50 riyal, 100 riyal banyak piti. Dia boleh bayar berapa pun untuk dapat bawah 5 riyal. Dia kata aku boleh bayar RM50. Maka orang tukar jual ni memang nak jual dengan harga yang paling baik. Jadi dia tengok ada orang sanggup beli sampai RM50, dia nak jual sampai RM50. Itu yang berlaku. Menyebabkan harga barang naik. Bantuan-bantuan yang kerajaan beri. Sebenarnya bagus. Kerajaan beri bantuan kepada rakyat ni. Rakyat ada kuasa beli. Tapi bila rakyat ada kuasa beli, barang tak cukup, waktu harga barang naik. Bila kerajaan nak beri ke rakyat dalam waktu yang sama, mereka kena cukupkan bekalan, baru harga barang terkawal. Tapi bila tak berlaku keseimbangan, tak boleh nak kata tak. Sebab waktu kita PKP itu, kilang-kilang tak boleh nak buka. Banyak tempat-tempat penghasilan makanan ni, import-export dan sebagainya terbantuk. Orang tak nak kerja. Menyebabkan supply kurang. Mungkin waktu awal kita tak berasa lagi. Dulu sebab ada simpanan-simpanan. Ada barang-barang makanan yang boleh disimpan. Tapi hari ni tak boleh dah. Tak boleh benda-benda, panggil apa ni? Bila benda-benda yang tak boleh nak simpan ni habis, makan masa nak tanam sebelum tumbuh, waktu jadi harga barang naik. Bila harga barang naik ni orang sanggup beli. Macam kita cerita tadi, orang piti banyak tapi tak ada makanan. Dia sanggup bayar berapa? Itu yang berlaku pada zaman Nabi Isa ni. Ibarat orang sanggup bayar 100 dinar. Orang sanggup bayar 100 dinar untuk beli kepala lembu. Mana lebih bernilai kepala lembu lagi daripada 100 dinar. Padahal kepala lembu ni orang tak jual. Orang tahu je kepala lembu ni. Kadang-kadang kalau ada bangla dia ambil. Kalau tak ada orang nak cara nak walik kepala lembu ni. Sebab bukan ada nilai pun. Daging kan banyak sangat, tapi nak kabarnya orang, kelapa orang waktu tu, kepala lembu pun harga lebih tinggi daripada 100 dinar. Ni panggil hyperinflasi.
Pitih orang ada, barang orang tak ada. Itu bahaya juga. Kita jangan ingat bila pitih kita banyak, kerajaan boleh bagi berapa. Dalam kita kata, duit kerajaan ada berbilion. Kita perkira rakyat kita 30 juta je. Kalau kerajaan bagi pitih hak berbilion dalam reserve kita kepada semua rakyat dikaya belaka. Kan mudah gitu. So, anda rakyat nak beli benda-benda pun. Kita fikir mudah. Padahal bila kerajaan bagi pun, dalam keadaan barang hak rakyat nak beli ni tak cukup untuk semua orang, dia akan jadi hyperinflasi. Harga barang naik melambung. Konsep kita kena faham. Tak mudah sebenarnya nak bagi piti. Bukan semudah nak di kerajaan ni bagi piti ke rakyat je. Jadi, itu benda yang kita kena faham daripada apa yang diterangkan. Jadi, itu keadaan yang berlaku. Nabi Isa AS dan pengikutnya memohon doa dari Allah. Waktu tu memang tak ada kekuatan. Nabi Isa dan pemimpinnya tak ada kekuatan dan nak lawan Ya'juj Ma'juj yang sangat ramai. Kayaknya tak ada cara lain memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah turunkan bala sehingga mereka mati sekaligus. Lalu Allah turunkan bala. Orang kata tiba-tiba keluar ulat daripada tubuh mereka. Tiba-tiba mereka diserang penyakit yang misteri menyebabkan mereka ni mati. Ya'juj dan Ma'juj ni mati sekaligus. Kemudian Nabi Isa dan pengikutnya turun. Lepas pada mereka dikepung tu, Nabi Isa pun nak turun. Nabi Isa nak turun daripada tempat dia dikepung tu. Dia kata tak ada tanah yang ada melainkan semuanya dipenuhi dengan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dan bau dia yang sangat busuk lah. Bila mati belaka ni, ada masalah baru pula. Masalah mayat bergelimpangan. Lalu, Nabi Isa dan pengikutnya memohon doa dari Allah. Lalu, diturunkan hujan. Hujan yang sangat lebat. Sehingga membersihkan bumi. Dalam hadis itu sebut, la yukinnu minhu baitu madarin wala wabak. Rumah-rumah orang ni tak ada sikit debu pun. Sebab, apa nama ni? Hujan tu yang sangat lebat. Bersih habis. Termasuklah mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj itu hanyut di bawah air. Bersih bumi daripada segala kotoran Ya'juj dan Ma'juj. Terjemahan ni dah habis. Disebutkan lagi, turun pula, Tuhan utus pula burung. Ada burung-burung yang datang mengutip mayat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ni dan dibuang ke tempat yang Allah kehendaki. Tak disebut tempat mana. Dibawa tak tahulah pergi ke mana. Lalu bersihlah tanah air daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam keadaan demikian, Tuhan utuskan angin lembut. Kemudian dikatakan pada bumi, tumbuhlah buahanmu dan kembalikan berkatmu. Kita baca hadis sebelum ni, sebelum keluarnya Dajjal ni, akan berlaku tahun-tahun kemarau yang sangat dahsyat. Sehingga tahun ketiga sebelum kemunculan Dajjal tu, dalam masa setahun tu, hujan tak turun langsung. Bumi tak keluar tumbuh-tumbuhan langsung. Menyebabkan, tanaman tak menjadi habis. Punca kehidupan manusia ni terancam. Memang jadi kemarau yang dahsyat. Tapi lepas pada peristiwa ni, barulah Tuhan beritahu kepada bumi, kepada tanah, tumbuhlah buahmu, kembalikan keberkatan. Lepas peristiwa ni baru baik balik fungsi bumi seperti kala. Dan di bawah pemerintahan Nabi Isa bersama Imam Mahdi itu, keberkatan berlaku dalam pemerintahan orang Islam. Kemakmuran berlaku. Keamanan berlaku. Maka dalam keadaan tersebut, dalam keadaan demikian, Tuhan utuskan angin lembut mengambil nyawa setiap orang beriman dan Islam. Dalam keadaan orang hidup dalam kemakmuran tu, Tuhan utuskan satu angin yang bertiup dari arah Syam,
silap, dia akan lalu ke setiap orang yang beriman dan Islam yang ada atas muka bumi ni, ambil nyawa orang beriman orang Islam. Walaupun selemah-lemah iman. Dalam hadis yang lain sebut, walaupun seorang tu hanya ada iman sebesar biji sawi. Maknanya sekecil-kecil iman yang ada pun tetap akan dimatikan. Orang Islam akan ditakdirkan mati belaka. Dan bila mati orang Islam ni, satu persatu kerajaan yang ditakbir orang Islam ni jatuh lah. Orang Islam tak ada. Ganti dengan orang kafir. Maka yang tinggal hanyalah manusia-manusia jahat. Manusia-manusia kafir. Manusia-manusia yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman. Akan mendiami bumi. Dan mereka jahat, tak ada panduan Islam pula. Maka saling bertelagah sama sendiri. Hari ni, kita nampak macam orang kafir ni, walaupun dia kafir, tapi seolah-olah macam dia lebih bertamadung daripada orang Islam. Lebih baik pula. Dari sudut kebersihan, dari sudut adab moral dia, common sense dia. Baiknya mereka, layang jirang apa sebagainya, layang orang sekeliling. Nampak baik pada sebahagian orang Islam pula. Di beberapa negara, orang kafir. Sebabnya adalah tamadun barat yang ada hari ini sebenarnya ambil ilmu daripada tamadun Islam dulu. Di saat orang Islam tinggal agama dia, orang kafir ambil agama Islam. Ajaran yang sebenar terak dalam hidup mereka. Sebab tu nampak gitu. Tapi bila berlaku zaman kita cerita ni, orang Islam tak ada langsung. Rujukan Islam semua dihilangkan. Ada orang tak ada panduan Islam, akan jadi rosak, akan jadi sesak. Kalau tinggal orang jahat-jahat berlaku, maka kembalilah manusia kepada kesesatan sebelum kedatangan Islam. Mana kaburnya kemajuan hari ni, walau kita tengok barat maju apa semuanya ada jasa Islam. Bila tak ada Islam, orang barat pun akan jadi jahat, akan jadi berperang, terlaga, hilang kemanusiaan. Masa keadaan kucak-kacir itulah, ketika itu berlakulah kiamat. Itulah keadaan kita nak tahu macam mana perjalanan dunia sebelum berlaku kiamat. Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Nabi Isa akan mereta, orang Islam akan mereta, kemudian orang Islam akan mati, tinggal orang kafir, barulah berlaku kiamat. Itu secara rekah lah. Di antara tu banyak lagi cerita-cerita hadis-hadis lain yang cerita apa akan berlaku secara lebih detail. Tapi secara umumnya begitulah yang kita nak faham. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Banyak pendapat berkenaan bilakah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi hadis ni dan banyak hadis-hadis yang lain menimbulkan kekhilafan di kalangan ulama. Ada yang kata Nabi Isa Ya'juj Ma'juj ni akan keluar keriang kayak gini, lepas Dajjal meninggal baru dia akan keluar. Ada ulama yang kata dok dengan hadis ni juga. Ya'juj Ma'juj keluar dah, buktinya Tasik Tabari tu kering dah tu, nak kering dah tu. Nak kering dah tu. Dan bila kering kayak gini, puncanya daripada hak buat kering awal ni lah. Dan mereka kata Ya'juj Ma'juj keluar dah. Sebab Ya'juj Ma'juj yang akan perhabis air tu. Jadi berlaku khilaf. Ada yang mengatakan bakal keluar ketika berlaku malhamah. Kesan senjata nuklear menyebabkan temboknya runtuh. Ada yang kata gitu. Orang katakan kalau kita baca surah Al-Kahfi, cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, Ya'juj Ma'juj ini, dia ada dah zaman Zulkarnain dulu. Cuma Zulkarnain bina tembok dia ni menyebab dia tak nak keluar. Baik. Jadi bila dia keluar ni, orang berteori lah, orang kata masa malhamah. Bila berlaku perang ni, terutamanya perang nuklear. Perang nuklear ni, kita tahulah kekuatan bom nuklear ni. Kalau bom sini, dia di Hiroshima ni, boleh netup sampai ke, apa nama ni, letupang dia ni, sampai bandar Kuala Terengganu. Tu baru letupang. Kesan radioaktif
bahan radiasi dia tu boleh menjala 1000 kilometer pula. Hiroshima, Nagasaki dulu, 2 bom dijatuhkan, menyebabkan 2 bandar ni mampu terus berpuluh tahun tak boleh nak didiami. Itu zaman tahun 1945 dulu. Zaman Perang Dunia dulu. Ni dah 70 tahun. Teknologi nuklear makin berkembang hebat. Cuma kalau meletup tu boleh jadi berlipat kali ganda. Kuat daripada zaman Hiroshima, Nagasaki dulu. Bom atom. Jadi itulah antara teori orang kata menyebabkan tembok tu pecah. Ada juga yang berteori tentang hentaman meteorit ke atas bumi. Ada orang kata meteor jatuh boleh menghentam bumi. Cuma persoalan dia kalau gini berlaku, pertama sekali kita tahu tak di mana terletak kedudukan tu. Kalau secara zahir kita faham gitu. Mana duduk? Ada orang kata disembunyikan oleh Tuhan. Ya betul, Tuhan ada kuasa untuk sembunyikan. Tapi mereka ni manusia. Manusia ni dia berhajat kepada matahari. Dia berhajat kepada sumber air. Kalau kita boleh kesan orang mati di dasar laut tu boleh cari, takkan orang yang hidup satu kaum, bukan seorang dua, satu kaum yang ramai ni, kita tak boleh nak kesan. Apatah lagi tembok. Takkan kita tak boleh nak kesan. Kalau dia tembok tertutup habis sekaligus, nak hidup lagu mana? Tak ada matahari, tak ada sumber kehidupan. Tak terbuka. Jadi, apa nama ni? Kalau kata mereka secara zahir tu, orang tak jumpa tak pernah sabar. Hari ni seluruh dunia orang boleh tengok dah melalui Google Earth. Satelit ada seluruh dunia boleh pantau, tapi tak jumpa. Kalau kata mereka ni bersembunyi, mereka bukan bunian, mereka manusia macam kita. Kaum. Dan Zulkarnain telah berhadapan dengan mereka. Kesan-kesan tinggalan Zulkarnain ada. Kesan arkeologi dia. Tapi kenapa kesan Ya'juj dan Ma'juj ni tak ada? Tiada. Nak sembunyikan mustahil. Dan mustahil mereka ni halimunang dan sebagainya. Secara akal kita lah. Walaupun Tuhan boleh buat belaka. Itu kita fikir logik. Satu lagi pendapat yang kurang popular menyatakan bahawa Ya'juj Ma'juj telah pun keluar. Jadi ada satu pendapat kurang popular lah pendapat ni. Jadi pendapat yang paling kita katakan logik tapi tidak popular. Kerana pendapat ni kata Ya'juj Ma'juj telah pun keluar. Memang kita tak jumpa lah. Sebab dia keluar. Tembok dia pun tak ada dah. Tak jumpa lah tembok dia tu. Tembok pecah. Dan mereka adalah Zionis. Mereka katakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Zionis. Yang jajah Israel pada hari ini. Mereka bersandar kepada beberapa teori. Antaranya kerana paras Tasik Tiberias semakin mengering. Hari ini, Tasik Tiberias tu semakin mengering. Dan hak perabi hari itu Tel Aviv. Yang didirikan oleh Zionis. Itu satu. Mengikut lokasi Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi, ayat 86 sehingga 98, kalau kita baca surah Al-Kahfi itu, cerita tentang Zulkarnain tu, dia ulama ramai yang mengkaji di manakah kedudukan kedudukan lokasi di antara di antara dua gunung. Di antara dua gunung tu. Tepat di antara dua gunung yang dia jumpa kaum yang ngadu tentang Ya'juj Ma'juj itu. Ada surah Al-Kahfi cerita benda ni. Ada ulama-ulama kaji, tepat tu ada kena mengena dengan asal usul pengasas Zionis yang sebenarnya bukan daripada keturunan Bani Israel, tapi daripada bangsa Khazar. Ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Alim Khadir daripada Pakistan. India kalau tak silap. India, Pakistan begitulah daripada sana.
Tajuk dia Yas'alunaka 'an Dzil Qarnain. Dia memang kaji betul-betul apa nama ni tentang Zulkarnain, siapa Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj, di mana kedudukan dia, dan dia pergi sendiri ke tempat hak dia rasakan situ. Ada dalam YouTube. Kajian hak dia buat, ada dia tunjuk. Dan dia kata di sinilah tembok Ya'juj Ma'juj, dan ada kesan. Dia ada kesan. Atau baca buku saya di bawah naungan Al-Kahfi tu ada kita jelaskan lagi dengan lebih lanjut. Jadi mereka kata kawasan tu adalah kawasan di Daryl George di pergunungan Caucasus di Georgia pada hari ini. Dan memang ada kesan macam tembok yang dibuat oleh manusia, keadaan tersusun, dia bukan semula jadi. Tapi pecah dan membentuk satu laluan. Situ je kawasan orang boleh lalu. Nak tembus daripada Georgia ke Armenia ataupun Hungary, tidak silap. Kawasan tersebut, Daryl George di situ. Jadi, apa nama ni? Ini kajian yang kita tengok, ini kajian moden lah. Yang kita tengok agak signifikan dalam kes Ya'juj Ma'juj ini. Bila tembok tu keluar, bilakah dia keluar? Siapakah dia? Tadi, Syekh Imran Hussein, pengkaji eskatologi juga, dia berpendapat bahawa mereka adalah bangsa Khazar. Khazar ni pernah mendirikan empire semasa zaman awal Islam dulu. Dan dikalahkan di zaman pemerintahan Umawi. Dan mereka ni sebelum kalah tu telah menganut ajaran Yahudi. Dan mereka ni, hak peliknya, mereka ni bukan bangsa Yahudi, bukan keturunan Bani Israel. Dan bila bukan keturunan Bani Israel, tak boleh nak jadi orang Yahudi. Agama Yahudi ni adalah agama bangsa. Bangsa tu je boleh menganut agama tu. Tapi peliknya Khazar ambil agama Yahudi. Menganut ajaran Yahudi. Ada mereka ni berasimilasi. Lepas mereka kalah tu, mereka tinggalkan tempat tu. Mereka pergi ke segala tempat. Ada yang pergi ke arah timur, dia pergi utara, ada pergi selatan, dia pergi ke barat. Dan antara keturunan mereka ni lah. Keturunan, keturunan Anglo-Saxon. Yang akhirnya ada kaitan dengan Zionis. Dan juga bekerjasama dalam memberikan hak kepada Yahudi mendirikan kota Israel, negara haram Israel. Panjang cerita dia. Cuma nak beritahunya, situ ada kaitan kehidupan mereka antara bangsa tersebut dengan Zionis dan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Bangsa tersebut telah mendakwa sebagai sebahagian daripada keturunan Bani Israel dari jalur ke-13. The Lost Tribe. Mereka dikenali sebagai Yahudi Ashkenazi ataupun Mazrahi. Jadi ada Yahudi ni ada banyak tribe, dia ada banyak keturunan, suku dia. Hak mereka percaya Yahudi ada 13 suku. Perkara ni bercanggah dengan fakta sejarah bahawa Bani Israel hanya berasal dari 12 jalur keturunan anak Nabi Yaqub sahaja. Kalau kita baca Al-Quran sendiri, Quran sebut waqatta'nahum musnata asyrata asbatan umama. Dan Tuhan tetapkan kepada mereka ada 12 keturunan cucu cicit yang menjadi umat. Ini Tuhan cerita tentang hakikat Bani Israel. Tapi kepercayaan Bani Israel hari ini keturunan mereka 13. Mari mana selagi itu? Mereka cuba untuk mengatakan keturunan yang bukan Bani Israel ini sebahagian Bani Israel sebagai satu penipuan. Dan dikaitkan yang bangsa 13 ni, Yahudi Ashkenazi ni, ada kaitan dengan bangsa Khazar. Yang mereka lah Ya'juj dan Ma'juj, dan hari ni mereka, kalau atas nama Yahudi Ashkenazi ni mungkin sudah hilang dah. Bukan hilang, sikit saja populasi mereka. Tapi yang berasimilasi daripada keturunan Khazar ini sangat ramai. Di dunia dah boleh nak kesang dah hari ni. Jadi ini mungkin
maksud-maksud yang Nabi SAW sebutkan bagaimana mereka ni melata dan hidup ramai di atas muka bumi. Ini teori lah yang mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj telah pun muncul. Kita cerita ni sebagai satu maklumat untuk kita ni bersedia. Jangan pula kita tunggu sampai sudah Ya'juj Ma'juj dah keluar-keluar. Sebab kita percaya secara literal apa yang Nabi SAW sebut. Tetapi kalau berlaku secara literal, wallahu alam, boleh jadi juga begitu. Cuma kita sebutkan sebagai perkongsian sebab Nabi sebut secara umum dan kita terbuka kepada beberapa tafsiran yang boleh yang memiliki qarinah sebab-sebab untuk kita mentakwilkan hadis-hadis daripada Nabi, isyarat-isyarat daripada nas ini yang tidak keluar daripada konsep ahli sunnah wal jamaah lah. Antara lain juga terdapat hadis yang menyatakan di zaman yang telah runtuh tembok sebesar Shilling dan mempunyai kaitan dengan kerosakan bangsa Arab yang boleh kita lihat hari ini. Sabda Rasulullah SAW, La ilaha illallah wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawma min rarmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhi. Qila anahlik wa fina as-salihun. Qala na'am idza kathura al-khabath. Nabi kata, tiada Tuhan melainkan Allah. Binasalah orang Arab daripada keburukan yang semakin hampir. Satu hari Nabi tidur, di siang hari tiba-tiba dia terkejut. Dia terkejut dengan muka yang sangat terperanjat. Muka dia terkejut lah. Muka yang sangat membimbangkan. Kemudian dia pun kata la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah. Padang adalah Arab. Begitulah maksud dia. Padang adalah bangsa Arab. Dia kata dekat dah mereka nak rosak. Nabi kata sesungguhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj telah pun roboh sebesar ini. Nabi tunjuk lubang besar ni. Maknanya tembok dia pecah besar tu dah. Sambil menunjukkan isyarat lubang dengan ibu jari dan telunjuk dia. Nabi tunjuk zaman dia tu. Maknanya di zaman Nabi tu sudah bocor tembok. Ada ulama kata ada orang yang sanggah dia kata tak bocor lagi. Hari ni sebab ada hadis lain Nabi kata tiap kali Ya'juj Ma'juj nak gali tu siapa daripada pagi sampai ke petang, malam tu mereka berehat, esok pagi mereka tengok tembok tu duduk seperti sedia kala. Hak digali tu hilang sampai jadi rata semula tembok tersebut. Lepas tu disebut dalam hadis. Tapi dalam waktu yang sama kita kena faham Nabi juga sebut dalam hadis tu panjang. Nabi kata sampai satu masa Ya'juj Ma'juj akan gali, di mari esok hari tu kekal seperti hak dia gali sebelum ni, tidak lagi tertutup dah. Maknanya akan tiba masa tu tidak, Nabi tak kata akan datang ke ataupun telah berlalu. Bila hadis hak kita baca ni, bila Nabi kejut, Nabi kata lubang tembok Ya'juj Ma'juj besar ni dah, kalau tembok tu boleh tutup semula, Nabi tak akan kejut. Biasalah dia gali besar mana pun akan tertutup semula. Tapi bila tembok ni, Nabi beritahu tembok tu telah dibocorkan, berjaya ditembusi sebesar lubang yang dia buat tu, dan dia terkejut, menunjukkan bahawa itu tembok yang bocor bukan biasa, bukan seperti kebiasaan. Ini bocor bahaya. Sampai Nabi bimbang ke orang Arab. Dia kata sebab orang Arab ni akan dirosakkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita tengok orang Arab hari ni pun, terutamanya pemimpin-pemimpin Arab, ramai mana dah hak terima Zionis, hak berkawan dengan Zionis, hak ikut Zionis, normalisasi Zionis. Jadi kita nampak kaitan Israel, Zionis dengan orang Arab ni. Bagaimana orang Arab dirosakkan. Dan bagaimana hadis Nabi kata, Ya'juj Ma'juj yang merosakkan orang Arab. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan perkaitan tersebut. Baginda ditanya, adakah kita akan binasa walaupun terdapat orang soleh? Jadi perawi hadis ni Ummu Salamah tak salah, waktu Nabi tidur di rumah dia lah. Bila Nabi sebut gini, bangsa Arab akan binasa, dia tanya Nabi pula, dia kata, kan kita binasa juga walaupun ada orang soleh di kalangan kita? Nabi kata jawab ya. Nabi kata akan binasa juga jika kerosakan sudah berleluasa. Jika sekiranya orang soleh ada tapi kerosakan teruk sangat dah, orang soleh pun tidak mampu lagi menahan bala Allah daripada turun.
hadis riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan kepada kita bahawa orang soleh ni dia sekadar soleh sahaja, dia tidak musleh, dia tidak memperbaiki kerosakan yang berlaku dalam masyarakat, Tuhan akan turun bala juga. Maknanya kita ni tak cukup sekadar jadi orang baik untuk diri kita je. Tapi kita biarkan kemungkaran berlaku di sekeliling kita, kalau turun bala dengan kita akan kena sekali. Tapi kalau kita orang soleh yang bertindak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar masih ada lagi, insya-Allah Tuhan akan jaga sesuatu tempat daripada turunkan bala bencana. Kerana ada orang musleh ni. Ini penting untuk kita ni bukan sekadar jadi soleh tapi jadi musleh. Itulah beberapa perkara yang boleh kita bincangkan daripada hadis yang berkait dengan Tasik Tiberias yang lebih menjuruh kepada soal Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan memberi sedikit perkongsian yang berguna untuk panduan kita dalam memahami nas-nas berkait dengan akhir zaman ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak, ada salah ada silap. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.